Jadi kita start lah. Okey semua. Jadi, kalau nampak lita yang macam gini, dia okey, senang je. Iaitu bila kita nampak bateri, dia terus elektrolisis. Okey. Sebab apa saya cakap macam tu? Okey. Sebelum kita masuk ke dalam tajuk elektrolisis ni, satu term yang kita kena kenal, yang kita kena faham iaitu elektrolit. Okey, elektrolit. Ni jap. Saya tulis lah. Saya tulis elektrolit kat sini dah. Kat atas ni. Elek elektrolit. Jadi, jadi elektrolit tu dia sesuatu bahan. Okey, faham eh? Tiba-tiba kan, tiba-tiba faham. Okey, elektrolit tu adalah satu bahan. Dia adalah sejenis bahan. Bahan lah, dia bahan. Dia bahan. Elektrolit ni adalah sejenis bahan yang yang boleh mengkonduksikan arus elektrik dalam keadaan leburan ataupun larutan aqueous. Ya, betul. Okey. Kita ada satu bahan. Kita ada satu air. Bukanlah air, dia just cair. Okey, kita ada sesuatu solution yang bila kita letakkan, larutan, kita letak elektrik dalam tu, elektrik tu boleh mengalir dalam. Ada kita letak air, dia tak bergerak elektrik. Kita letak elektrik tu tak bergerak. Elektrik tu tak bergerak langsung. Dia tak boleh mengkonduksikan arus elektrik lah. Jadi contohlah kan, kita ada air kan. Air sebenarnya dia boleh, larutan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Yes. Contoh ya, air kan. Air pun salah satu sebenarnya. Tapi kita dalam kimia ni kita taklah belajar just air. Sebab kita kan ahli kimia sekarang ni, kita akan belajar detail. Kita akan belajar, bukan detail sangat. Kita akan belajar lebih banyak lagi jenis elektrolit. Jadi contohlah air kan. Kita ada kolam, ada ikan dekat kolam sana. Satu kolam je. Lepas tu ada ikan dekat sana, kita letak elektrik dekat sini. Ikan duduk sana. Jadi ikan mati. Sebab ikan kena elektrik. Jadi air tu sekarang dia bersifat macam elektrolit lah. Macam gitu. Jadi sekarang ni elektrolit adalah larutan yang boleh mengalirkan arus elektrik ataupun mengkonduksikan arus elektrik, sama je. Okey, benda tu yang kita kena faham sekarang ni, elektrolit. Sebab sekarang ni larutan kita ada kat bawah ni kan. Tengok kat bawah sekali tu. Kalau kat whiteboard saya boleh tunjuk kat bawah sini gitu kan. Jadi dekat bawah ni ada larutan kuprum klorida, kuprum 2 klorida. Okey, dalam ni kan kan panggil nama pula. Kenapa kita ada dua kat situ? Kenapa ada kuprum 2 klorida? Kenapa tak letak kuprum klorida aja? Lepas tu kenapa natrium contoh dia kan? Natrium ataupun sodium tu tak ada pula nombor kat situ. Magnesium tak ada pula nombor kat situ kan? Nak check sikit siapa yang ada kat sini. Ayin Najwa, Adam Fikri, Ainul Madiah, Amir, Intan Zulaika, Itina, Lia, Lim Hanlik, Haikal. Oppo C12 ni siapa ya tak? Sharifah Syahindah, Zuhaira Zainal. Oppo C12, siapakah anda? Okey. Jadi, sebab dia adalah dia ada kuprum tu kan, kuprum 2 klorida, kuprum 2 tu. Kuprum 2 tu dia berada di unsur peralihan. Okey, kalau form 4 kat sini Hanif kan form 4 tingkatan 4. Jadi kalau ada yang tingkatan 4 lain, kita akan belajar dalam jadual berkala unsur. Tajuk jadual berkala unsur lah. Jadi dalam jadual tu, periodic table tu, dalam table tu kita akan ada satu tempat yang kita namakan unsur peralihan. Jadi kuprum ni berada di unsur peralihan. Jadi dia ada dua tu sebab kuprum ni dia ada banyak charge. So kalau kita just letak kuprum, kita tahulah charge yang mana. Yang plus ke, yang 2 plus ke, yang macam itu kan. Jadi kena letak simbol 2 Roman. 2 dekat situ. Sebab kuprum ni ada lebih daripada satu charge. Okay. So elektrolit yang kita guna sekarang ni adalah larutan kuprum 2 klorida. Jadi larutan 2
larutan kuprum 2 klorida, uh, saya akan orang panggil tulis formula kimia dia, iaitu larutan Cu, jap, eh, hmm, jap hilang. Hmm, jap, saya dah nak post benda ni dalam YouTube, nampak habis. Okey, larutan kuprum S. Tak. Okey, gang. Okey, gangs. Gangs. Sekarang ni kita nak belajar elektrolisis. Jadi, elektrolisis tu apa benda? Elektrolisis tu apa benda? Proses apa elektrolisis ni? Kenapa kita kena belajar elektrolisis ni? Jadi, kenapa kita kena belajar elektrolisis ni adalah kita kenapa kita belajar elektrolisis? Apa yang kita buat dalam elektrolisis ni? Okey, sekarang ni kita ada elektrolit, iaitu larutan kuprum sulfat, kuprum 2 klorida macam gini. SO4 pula dah. Klorida CuCl2. Okey, sebab saya suka buat contoh CuSO4. Jadi sebab tu tertukar tu. Jadi kita ada CuCl2. CuCl2 iaitu kuprum 2 klorida. Kita ini adalah elektrolit kita. So elektrolit ni, contoh saya bulatkan, elektrolisis ni kita nak belajar untuk pisahkan dia. Dan kita nak ceraikan dia. Sekarang ni Cu duduk dekat dengan Cl kan. CuCl2 duduk dekat-dekat. Jadi kita sekarang ni nak pisahkan dia. Kita nak ceraikan CuCl2 tu. Hari tu kita belajar dalam tajuk ikatan kimia. Ikatan kimia bab 3 4 kan. Jadi ikatan kimia kita ada belajar juga dalam bab 2 sikit-sikit. Jadi bab 3 pun ada juga sikit. Kita daripada ion kita nak cantumkan dia kan. Contoh dia Na+ dengan Cl-. Kita nak kawinkan dia, kita nak cantumkan dia. Jadi sekarang ni kita belajar dah tercantum dah benda tu. Kita nak ceraikan dia pula, kita nak pisahkan dia pula, iaitu Cu ni kita nak duduk jauh-jauh dengan Cl tu. Cu akan jadi Cu2+ balik dan Cl ni dia akan jadi Cl-. Sekejap Cl-. Online ke? Okey, jadi jadi bila kita nak pisahkan dia tu, kita kena guna arus elektrik. Sebab ada sebab dia. Tak ingatlah apa. Kan kalau kita belajar zaman kita sekolah rendah dulu kan. Kalau tak ingatlah apa benda tu. Tapi senang je lah analogi tu. Kita just contoh kita ambil air, kita ambil gula. Kita kacau kan jadi air gula. So kita nak pisahkan air dengan gula pula. Kita just panaskan dia kan. So akan jadi wap air tu akan jadi wap air kan. Air akan jadi wap air. So akan tinggallah air dekat bawah tu kita akan panaskan bekas tu lah kan. So akan tinggal dekat bawah bekas tu adalah gula tadi tu. Itu adalah kita nak pisahkan air dengan gula tu. So sekarang ni kita nak belajar lebih complicated benda tu, kita tak boleh just nak panaskan macam gitu. Jadi CuCl2 ni kita nak pisahkan juga macam cerita air gula tadi. Jadi cara kita nak pisahkan dia, kita kena gunakan arus elektrik. Kita nak gunakan arus elektrik. Jadi elektrolisis elektrolisis. Okey. Kita nak pisahkan elektrolit, iaitu kita nak bukanlah pisahkan, kita nak kita nak Sekejap. Tak ingat terms dia. Terms dia betul kimia. Kejap. Tak apalah, tak ingat. Okey.
Just tulis macam ni gini je lah. Pisahkan. Kita nak pisahkan. Ada ayat je kalau kamu ingat ataupun kamu nampak dalam buku kamu bagi tahu Okey, kita nak pisahkan elektrolit. Okey. Elektrolit ni dia macam pelik sikit perkataan dia daripada juzuknya menggunakan arus elektrik. Arus elektrik. Jadi arus elektrik kan? Kita nak guna arus elektrik. Kita kena guna arus elektrik. So pisahkan elektrolit daripada juzuk-juzuknya. Kita nak ceraikan. Perkataan cerai tu saya tak ingat. Okey. So kita nak perhatian. Alright, Hanif. Okay, thank you, Hanif. Proses elektrolit. Okay, Jahun. Kenapa dia lambat? Lambat. Proses. Proses. Penguraian elektrolit daripada juzuk-juzuknya menggunakan arus elektrik. Okey, juzuk-juzuknya menggunakan arus elektrik. Juzuk-juzuknya adalah Cu+ tu lah. CuCl, CuCl2 jadi Cu+ dengan Cl-. Okey, itu adalah proses elektrolisis. Jadi, faham kan? Elektrolisis tu kita nak pisahkan ataupun kita nak uraikan elektrolit tu. Kita nak uraikan elektrolit tu kepada satu-satu je. Kita nak uraikan dia menggunakan arus elektrik. Tak ada arus elektrik tak jadi. So, itulah elektrolisis. Jadi, sebab itulah dalam litar kita sekarang ni ada bateri. Sebab kita nak guna arus elektrik tu lah. Datang dari mana arus elektrik kan? Bateri lah. Daripada bateri. Jadi kalau kita nak pasang jam kan, pasang jam ke pasang apa kan, nak suruh dia berfungsi kena ada arus elektrik kan. Dan ada sesuatu, kalau jam ada ke jam sambung dengan plug kan, tak ada. Kalau jam dinding kan sambung dengan bateri. Jadi bateri tu dia menghasilkan arus elektrik, so jam tu boleh berfungsi. Okey, so ni bateri. Itu je lah definisi dia. Definisi dia kadang dia tahu, kadang dia tanya. Okey, dia tanya apakah maksud elektrolisis? Penguraian elektrolit dia apa tu kan? Okey. Kena ingat lah tu, kena ingat. Okey, dan dekat situ. So kita nak pergi dekat konsep dia. Konsep dia kat sini. Okey. Bila kita nampak bateri, first thing first. Okey, bila kita nampak bateri, okay, tips. Kita tips dulu lah. Tips adalah yang pertama, tanda positif, negatif. Yang kedua, senaraikan ion. Senaraikan ion. Yang keempat adalah ketiga adalah apa tu? Persamaan kimia. Persamaan kimia. Persamaan kamu itu memang persamaan kimia. Lihat dulu. Kita belajar basic dulu. Voltage. Kan dia ada banyak sel kan. Kamu ada 2 jenis sel. Zaman KBSM, kamu KSSM, dalam KBSM dia ada 2 sel je. Sel kimia dengan sel elektrolisis. Tak ada benda lain tau. Kamu belajar voltage lah apa-apa tu kan. Nilai E0 kamu ada, saya tak ada. Zaman SPM saya tak ada. Saya berapa tahun je beza dengan kamu. Jadi, dia tak ada benda tu. Okay, so first thing kita tandakan positif negatif. Okay, positif dia dekat yang panjang kan. Dia dekat yang panjang. Nampak bateri tu, kita letak dekat yang panjang tu.
Sekejap, tak nak lah guna warna ni. Tak alert nampak. Positif. Yang pendek tu adalah negatif. Okey. Siapa tahu elektrod dekat sini ni elektrod apa? Anode ke cathode? 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 Okey. Dia cakap tak bergerak lagi. Ah, betul kalau salah. Dia belajar. Okey, mostly cakap anode. Okey, Hanli tak nak try. Hanli belajar perempuan. Syarifah Syandah cathode positif tambahan. Okey, Hanli tak tahu. Okey, memanglah tak tahu kan. It's okay, nak cakap lah ni. Okey, gang. Bila kita nampak negatif, bukan negatif. Bila kita tengok sini pendek kan, pendek. Tu pendek. Nampak tak saya ni. Tu pendek kan? Bahagian pendek bateri dia pendek satu, panjang satu, belah dia kan, sebelah panjang, sebelah pendek. Okey, sebab tu saya baguslah sebenarnya kamu masuk. Mus, kamu jawab anode ni dia tak betul. Jawapan dia adalah cathode. Okey, dan cara saya ingat adalah pendek. Okey, pendek kalau saya budak yang tak baik sangat. Saya akan gelarkan kawan saya. Ejek kawan saya yang pendek tu si cathode. Faham? Itu cara kita nak ingat. Jadi yang pendek ni pendek dia sambung kat elektron yang kat sini dia akan jadi cathode. Sebab itulah cara saya ingat yang pendek tu cathode. Kamu ingat macam tu je. Jadi sebelah sini, sebelah kiri tu automatik dia akan jadi anode. Okey, ingat macam gitu. Ingat. Okey. So yang sebelah kanan tu adalah cathode sebab dia bersambung dengan yang dia bersambung dengan bateri yang sebelah pendek. Si pendek kita punya yang panjang ke? Ya ke? Saya kan saya tanda macam gini. Saya ingat kan? Okey lah. Okey. Saya pun macam pening-pening juga. Okey lah. Okey, my bad. Alright, tak apa. So, dekat sebelah kanan tu adalah cathode, yang sebelah kiri tu adalah anode. Okey, saya salah faham. Yang tak tahu kenapa tiba-tiba bagi ni mabuk kan. So, okey, jom kita sambung. Cathode dengan anode. Lepas tu, dan sudah dah yang kita pasal dekat lita tu, bukanlah lita juga. Dia lita tapi kita ada bekas juga. Jadi larutan kenapa ni macam tak aktif kan? Tak aktif macam cikgu kat sekolah lah pula. Cikgu kat sekolah kan selalu macam mengantuk kan. Okey. Jadi larutan kuprum 2 klorida tu apa yang ada dekat dalam tu? Itu yang kita nak tahu. Jadi nampak perkataan best juga kan guna tab ada highlight. Nampak larutan. Nampak larutan tak yalah kat situ tu. Pening pula. Nampak larutan. Bila nampak larutan, yes, ada Fikri, iaitu kita ada water. Kita akan ada air. Wow. Kita akan ada air. H2O. Kita akan ada air. Jadi, dalam air ada ion apa? Dia Aisyah Zahirah dah bagi tahu, tapi ada satu lagi, H2O tu. H2O tu dia air, dia ada ion juga. Dia ada ion H plus dan juga OH minus. Nampak larutan, maksud dia ada air. Yes. So dalam air ada H plus dengan OH minus. Dan kuprum 2 klorida. Okey, kuprum 2 klorida pula. Kuprum 2 klorida. Dalam tu ada apa? So kuprum 2 senang. Kuprum 2, kuprum copper tu kan. Kuprum 2 sulfat, kuprum 2 klorida. Cu nampak 2 tu kan, 2 plus.
Dia dah bagi bonus kita dekat situ. Klorida kita adalah Cl minus. Berterabur kan. Jadi kita letak dalam bekas tu. Kita tulis dalam bekas tu. Actually sebenarnya bila nampak larutan, perkataan larutan dia akan ada gini. Ada tanda-tanda gini. Tapi saya tak nak lukis lah. Nanti dia akan buatkan lukisan kita ni, bekas kita ni serabut. Okay. So saya akan susun 4 ion ni dekat dalam bekas kita tu. Okay. Saya akan letak dekat sini. Letak 4 OH minus dengan Cl minus. Okay. Sekarang ni kita ada 4 ion dalam bekas ni kan. Dalam bekas kita, dalam elektrolit kita sekarang ni ada 4 ion. 4 jenis ion. Okay geng. Cuba jawab. Cuba jawab dekat saya. Ion yang bercharge positif kita panggil apa? Ion yang bercharge positif. Ion yang bercharge positif kita panggil apa? Tiba. Okay. Bercharge positif. Bercharge positif. Okay. Syarifah cakap anode. Adam Fikri jawab anode. Baru cakap kat ion. Okay. Aisyah Zahirah. Kita apalah. Aisyah Zahirah tu dia dah otai dekat kelas cikgu. Dekat kelas saya. Okay. Kat sini lah. Kat ion. Kalau saya ingat macam gini. N. Ion kan? Ion. Lepas tu kita ada ion. Jadi. Okay. Kat ion. Kat ion. Gitu kan? Kat ion. Okay, saya zoom sikit. Okay. Cewah otai. Okay. Kenapa bergerak ni? Okay, saya zoom. N ion. N ion. N ion. N negatif. N negatif. Gitu. Ni. N. Ni lah N ni. Ada N ni kan? Ada N ni adalah negatif. Negatif. Tiba aja bahasa Inggeris. Okay, negatif. Kat ion, kalau saya tengok sini. Tengok dekat skrin, kalau kat ion, saya nampak T. Huruf T tu huruf positif. Huruf positif. Simbol positif. Okay, so dia positif kan? Positif. Tu cara saya ingat. N ion, negatif. Kat ion, positif. Okay, kita zoom out balik. Okay. So, sekejap. Sekejap. Melambatkan keadaan pula. Jadi, charge yang positif kita panggil K ion. Charge yang negatif kita panggil N ion. Okay, gang. Gang, tengok kat sini. Kita ada, saya ambil satu dulu ion satu jenis ion iaitu K ion. Jadi, dekat sini kita ada K ion iaitu HO, H plus dan juga Cu2 plus. Kita ada 2 K ion. Kita ada 2 ion yang bercharge positif. Sekarang ni, ion yang bercharge positif tu, K ion tu, dia akan pergi dekat elektrod. Dia akan pergi ke anode ke, dia akan pergi ke cathode. Cuba korang teka. Dia K ion tu kan H plus dengan Cu2 plus. Jadi dia akan pergi ke cathode ke dekat anode. Macam gitu. Sebab apa? Kalau boleh jawab sebab, cuba jawab sebab. Teka je. Nak buatkan korang jadi aktif sikit. Yang pagi-pagi ni yang saya tak aktif. Takut mengantuk. So kau nak jawab lah mengantuk kan. Dan kalau kita aktif, kita akan berfikir, kita akan jadi lebih mudah pick up. Saya ada junior, dia masuk juga kelas yang online, kelas yang cikgu-cikgu hebat kan. Macam PTTI dan MC Plus tu kan. Dia macam jenis masuk kelas tu just tengok macam movie je. Kalau cikgu tanya kan tak jawab. So dia akan jadi dia tak pick up lah. Just tengok je. Apa yang dia tengok sebenarnya. So dia macam tak dapat. Dia akan jadi result dia rendah juga at last. Okay. Ni Han Lip cakap anode, Adam Fikri cakap cathode. Okay.
So guys, geng semualah. Okay, Hanif, ada Fikri dan semua-semua. Charge positif akan tertarik dengan negatif kan? Okay, so okay. Sebab so cation ialah ion yang bercharge positif. Mainlah kita dekatkan sikit lah. Dekatkan sikit, kita zoom. Okay. So dia akan pergi dekat cathode. Okay. H plus ni dia akan pergi dekat cathode. Okay. Yang mana Halid cakap anode kan. Sebenarnya dia akan pergi dekat cathode. Okay. Cu2 plus pun dia akan pergi dekat cathode. Sebab okay, kalau ada student dia fikir macam gini. Saya naikkan sikit. Ni kan negatif. Okay, ni negatif kan geng? Okay, cuba saya letak negatif tu dekat sini. Ni negatif. Sama kan? Dia just sama. Okay, saya letak negatif dekat situ. Okay, ada setengah student dia nampak macam gini. Ni negatif, ni positif. So, dia akan tertarik each other macam gitu. Sebenarnya, fahaman tu dia salah. Bukan salah, dia tak tepat. Itu kebetulan je. Sekarang ni elektrod tu dia negatif dan cation tu dia positif. Positif tertarik kepada negatif. Dia kebetulan sahaja. Okey, fahaman yang macam tu dia tak tepat. Kalau kamu faham macam tu, dia akan menyusahkan kamu nanti kamu belajar sel kimia. Pening dekat situ. Sel kimia dia terbalik. Jadi, kita satu step je. Mudahkan jalan kita untuk ke jalan yang lurus. Kita mudahkan cara kita. Kita faham macam ni. Positif cation kan. Ion yang bercharge positif adalah cation. Cation akan tertarik kepada cathode. Cat pergi cation pergi cathode. Anion pergi anode. Cat pergi cat, N pergi N. Anode pergi anion, cathode pergi cation pergi cathode. Cat pergi cat, N pergi N. Jadi kalau kamu buat macam kamu faham cara macam tu, dekat sel kimia pun kamu buat macam itu. Okay? Alright. So okay. So okay, good Hanlip. Oh. Okay. Jadi kenapa sebenarnya H plus dengan Cu2 plus tu dia nak pergi dekat dekat cathode tu? Kenapa? Kenapa dia beria sangat nak pergi kat situ? Jadi sebab dia nak buang charge. Ada satu sebab H plus dengan Cu2 plus tu kan, dia pergi dekat cathode tu. Sebab tujuan dia pergi dekat situ, dia teringin sangat nak buang charge dia. Charge kan? H plus ada charge, Cu2 plus ada charge positif dia. So tujuan dia pergi kat situ, dia nak buang charge dia. Dia nak buang charge dia. Alright, so cathode ni, okay, so dia terganggu sikit kalau ada orang left. Saya baca. Alright, so bila dia pergi dua tu pergi kat situ, dua benda tu dia pergi dekat cathode. Jadi dia cathode ni tak boleh pilih satu. Dia tak boleh pilih dua-dua. Dia kena pilih satu sahaja. Dia kena pilih satu je. Untuk kita buang charge. Buang charge. Buang charge. H plus kita buang charge. Cu2 plus pun nak buang charge. Dia pergi dekat cathode, kita tak boleh pilih dua-dua. Kita kena pilih satu je. Dia ada syarat. Contoh dia ada dia nak buang air lah. Dua orang ni nak buang air. Lepas tu tandas ada satu je. Takkan nak masuk dua-dua kan. So kena pilih salah satu je. Okay, sekarang ni kita ada dua benda nak buang charge. Kena pilih salah satu. So dekat cathode kita kena tengok kita kena tengok satu faktor untuk kita pilih yang mana satu kita nak buang charge je. Buang charge dalam kimia ada sebut juga nyah charge. Setengah cikgu dia sebut nyah charge. Okay. Dia sebut nyah charge. Okay. So saya padamkan sikit ya. Dia ganggu sikit. Padahal tak ganggu pun. Okay. Dekat cathode kan? Sekejap. Dekat cathode, faktor untuk kita pilih dia, Adam Fikri dah jawab. Faktor untuk kita pilih
Yang mana satu untuk kita nyah charge. Jadi katot ni ada satu sahaja. Ada satu faktor sahaja. Satu faktor sahaja. Ingat macam tu. Katot ni ada satu faktor je. Katot ni ada satu faktor sahaja. Dan satu faktor tu ada satu. Itulah satu. Iaitu nilai E naught. Apa benda nilai E naught ni? Apa benda nilai E naught ni? Nilai E naught. Nilai E naught. Okay. Apa benda nilai E naught ni? Nanti kita belajar detail. Tak sempat hari ni sebenarnya. Just nak faham konsep elektrolisis. Nanti kita belajar apa maksud nilai E naught. Apa yang kita nak tengok pasal nilai E naught ni. Macam mana kita nak tengok. Jadi sedang dia dekat sini. Cara kita tengok adalah bila kita tengok katot, kita nak buang charge dua ion kan. Ada dua ion. Kita kena pilih satu je. So kita kena tengok satu syarat. Syarat kan. Jadi adalah kita kena tengok nilai E naught dia. Iaitu kita kena pilih yang bawah. Lihat dulu. Yang bawah pula dah. Ni SEK ni yang bawah. Pilih yang lebih positif. Okay, kamu tulis lah. Bahasa kamu yang mudah faham. Jadi E naught ni, okay, kalau yang form 4 kat sini, E naught ni dia ada satu list. List macam gitu kan. Ada satu list yang panjang. Dalam tu semua E naught. Jadi sekarang ni, kita akan tengok dalam list tu yang mana satu paling positif. Tapi kita tak adalah nak tengok semua. Sebab sekarang ni kita ada H plus dengan Cu2 plus sahaja. So kita tengok antara H plus dengan Cu2 plus yang mana lebih positif. So yang lebih positif tu kita akan pilih yang tu untuk kita buang charge dia. Untuk kita nyah chargekan dia. Yes. Hanif dah jawab. Okay. Mai saya tunjuk dekat sini. Orang panggil nilai E naught dia. Tulis dekat sini. Okay. So nilai E naught dia adalah kosong jap geng-gengnya. Geng pandai bijaksana. Sekejap kan. E naught. Yang E punya adalah 0.0 volt. Dan Cu2 plus nilai E naught dia akan bagi ya. Kita tak perlu nak hafal-hafal pula. Positif 0.34. Okey, yang mana lebih positif? Cu. Okey, yang mana lebih positif? Sebenarnya Hanif dah jawab awal-awal dah. Cu2 plus tu yang lebih positif. Jadi kita akan pilih Cu dah untuk kita nyah charge. Okey, kita akan pilih Cu. Ingat macam tu kan? Ingat macam gitu. Jadi, nota saya ni dia macam sikit. Saya just tulis je kat mana-mana. Kita pilih Cu. Kan? Kita pilih Cu. Kan? Kita pilih yang mana? H plus ke kita pilih Cu2 plus kan? Kita pilih H plus ke Cu2 plus? H plus ke Cu2 plus? H plus ke Cu2 plus? Kita ada berapa orang ni? Dalam ni ada berapa orang je? Okay. Sebab, okay. Contohlah, saya ada satu benda lagi dekat sini. Nilai E naught dia adalah 0.00. Dan sini adalah 0.75. Okey, kita pilih yang mana untuk kita nyah charge? Kita ada A dengan B. Nak pilih yang mana? Pilih. Yes, kita akan pilih A. Okey, kita akan pilih A. Contoh lain pula saya akan bagi. Sekejap. Terbang. 3. Sekejap. Positif 3.75. Positif. Sekejap. Negatif 7.70. Okey, yang mana satu pula? Sekarang ni, yang mana pula? Yang mana? Obvious kan sangat kan? Okey. Jadi kita pun akan pilih yang A juga. Jadi sebab kita nak pilih yang lebih positif. Yang lebih positif. Okey. So, sekarang ni kita akan pilih Cu2 plus untuk kita buang charge. Alright. So, done kan? Tengok dekat sini. Slow-slow saya scroll ni sebab dia takut lekat-lekat saya punya skrin.
So kita dah senaraikan ion kita dah tanda H plus, kita tambah tanda positif negatif kimia dia yang kita pilih tadi lah. Alright, so dekat cathode kita akan pilih Cu2 plus untuk kita nyah charge. Cu2 plus untuk kita nyah chargekan dia. Okay, so kita nak buat persamaan kimia kan? Persamaan kimia adalah nak panah tu kan? Persamaan kimia geng. Persamaan kimia chemical equation. Persamaan kimia yang seimbang. Any persamaan dalam kimia, any persamaan kena seimbang. Kena macam tu je. Tak ada persamaan yang tak perlu seimbang. Okay, Cu2 plus, kita buang charge dia. Dia akan jadi Cu sahaja. Buang charge, dia tak ada dah charge. Tak ada dah lah charge dia. Okay, so sekarang ni, kita dah jadikan satu persamaan kimia. Tapi dia tak seimbang lagi. Sebab apa? Sebab, kita kena check lah. Okay, contohlah saya ada X dan bawah sebelah kanan ni, kanan sebelah bawah ni bilangan dan kanan sebelah atas ni adalah charge. So, bilangan dia, Hanif ni terlalu cepat. Bagus juga. So, dekat sebelah sini kan, bawah tu. So, dekat Cu2 plus tu ada, dekat situ kan, dekat sini. Tempat tu yang kita tengok bilangan dia. Sekarang ni Cu2 plus ada satu juga sebab tak tulis apa-apa. Sebab tak tulis apa-apa dalam kimia kita tulis, kita nampak satu. So, bila dekat sebelah kanan tu, dekat sini, itu pun ada satu. Cu pun ada satu. Cu2 plus ada satu dan Cu pun ada satu. So, bilangan dia dah balance. Okey, bilangan dia dah balance. Sekarang ni kita nak balancekan charge dia iaitu dekat sebelah atas ni. Okey. Jadi dia tak balance kan? Okey, Adam Fikri dah jawab. Alright. Balance, dia tak balance lagi. Dia tak balance lagi. So, cara kita nak balancekan charge, kita kena letak elektron. So, elektron ni kita nak letak sebelah mana? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Cuba teka. Sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Kita nak letak elektron yang ada Fikri cakap tu. Ke sebelah kanan? Ain Najwa cakap kiri, Sharifah Syahindah cakap kiri. Okey. So, betul. Alright. So, iaitu kita kena letak sebelah kiri. Elektron sebelah kiri. Dan kita nampak dua kan? Yang ini dua. So, kita kena letak dua lah. Okey. Sebab apa kita letak sebelah kiri? Okey. Sebab elektron, ni elektron kan? Ni elektron. Elektron dia love positif. Elektron dia love positif. Orang yang positif dia suka macam kita lah kan. Kita suka orang yang positif. So, mana ada positif? Yang ni ke? Yang ni kan? So, obviously, So, obviously kita nampak yang ni lah yang positif. Ni ada positif ni. Ni positif dia kan. So, dekat situ lah kita letak elektron. Elektron duduk kat sebelah dia. Dan kita nampak dua dekat sebelah sini. Kita tulis dua dekat sini. Okay. Bilangan, ingat tu, bilangan dekat sebelah sini. Ni bilangan. Ni tempat bilangan. Okey, tempat bilangan dua-dua belah Cu2 dah Cu tersebut dah seimbang. Okey. Alright. So, kita dah buat persamaan kimia dia. Nanti kamu tengok soalan, banyak sangat soalan yang melibatkan nak buat persamaan kimia ni. Okey. So, kita pergi dekat anode pula. Anode. Saya tak tahu kenapa. Saya rasa macam saya mengajar ni kan sebut slow-slow tapi taklah cepat sangat saya mengajar. Baru 9.48. Okey. So, anode pula kita balik kepada kita sudah kan persamaan kimia yang seimbang kita tu kan. So, kita baliklah dekat anode pula.
Kita pergi dekat anode kita. Okey. Anion kita ada dua. Ion yang bercharge negatif ada dua. Iaitu Cl minus, OH minus. Ni negatif kan? Ni negatif kan? Jap jap. Ni negatif. Oh, tak nampak kan? Okey, ni negatif, ni negatif. Jadi bila ada negatif membawa maksud dia adalah anion. Anion. Jadi anion dia akan tertarik N pergi N. Anode akan pergi N pergi dekat anode. Anion. Jap. Okey ni. Jap slow sikit saya mengajar. Okey. So yang ni pergi dekat sini. Yang ni pun pergi dekat sini. Dekat situ. Dia akan pergi ke anode. Anion pergi ke anode. Okay. Good Adam. Alright, so kita ada dua ion. Sama macam katot tadi, kita tak boleh pilih dua-dua untuk dia buang charge. Okay, samalah. Cl minus dia charge positif ke negatif ke. Bila dia pergi dekat elektrod dia orang, dia pergi dekat tandas dia orang. So, dia akan tujuan dia untuk buang charge. OH minus tu ada charge. Dia nak buang charge dia. Cl minus tu charge negatif. Dia nak buang negatif dia tu. So dia nak buang negatif, dia kena pergi kat anode tu. Anode yang boleh buat anode ni, dia boleh buat dia orang hilang charge dia orang tu. So anode tak boleh pilih dua-dua. Anode akan pilih salah satu je. Jadi kita nak pilih yang mana satu? Cl minus ataupun OH minus. Okey, dekat katot kita ada satu faktor sahaja. Syarat sahaja untuk kita pilih yang mana satu ion tu. Tetapi ingat anode ada berapa? Ada berapa geng? Anode ada berapa? Katot ada berapa? Yes, ada fikri. And katot ada satu. Anode ada berapa? Anode ada berapa pula? Ada yang tahu? Cuba teka. Yes, Adam Fikri dah jawab 3. So betul lah. Kita akan ada 3. Cek. Kita akan ada 3 faktor. Apalah saya tulis dekat sini. Kamu dalam buku kamu tulis elok-elok. Okey, kalau boleh kan kimia kan buat satu buku, fizik satu buku. Ada student tu, dia macam tahu dah dia nak belajar ke tak nak belajar sebenarnya. Dia macam dimotivate ke tak tahu, saya tak tahu macam mana dia. Dia campur semua buku. Sekejap, saya tulis macam mana tadi? Cathode, okay, anode, okay. Anode. Kita ada 3 faktor. Kamu tulis elok-elok tau. Tulis elok-elok. 3 faktor. Mempengaruhi. Kita ada 3 charge. Okay. So, okay. So 3 faktor. Faktor yang pertama adalah kita akan tengok elektrod. Iaitu faktor yang pertama adalah faktor elektrod. Yes, jenis elektrod sama. Okey lah, saya tulis jenis elektrod lah dah. Okay, saya tulis jenis elektrod. Untuk takut cikgu kamu guna dah bahasa yang mudah kan, jenis elektrod. Okay. Jenis elektrod. Saya ikut kamu sebenarnya ni. Okay. Sebab kita belajar, kita kena ikut cara kita faham. Kita jangan tengok exactly macam dalam buku. Okay. Jenis elektrod. Kalau saya faham, kalau saya faham macam ni. Okay. Tapi kalau kamu susah nak faham ataupun belum belajar, susah nak belajar, susah nak faham macam tu, kamu boleh ikut cara saya. Okay, so kalau cara saya macam ni, so kalau kamu pun mengalami struggle untuk faham elektrolisis ni, kamu ikut cara saya juga. Okay, so cara saya, jenis elektrod tu macam gini. Kalau logam, logam.
pilih logam. Jenis elektrod tu. Jadi kalau elektrod tu logam, kita pilih logam. Ataupun kalau kita kalau elektrod tu logam, pilih elektrod tu. Okey, just ayat kita kalau logam pilih logam. Okey. Kalau logam pilih logam. Okey, faktor yang pertama adalah jenis elektrod. Macam mana tu kalau logam pilih logam? Okey, kita tengok dekat elektrod kita. Kita tengok dekat elektrod kita. So elektrod kita sekarang ni kita guna elektrod apa? Dah serabut sangat banyak benda dekat situ tu. Elektrod apa? Elektrod karbon. Yes, Adam. Elektrod karbon. Dan karbon ni dia adalah karbon ni adalah elektrod karbon ni adalah bukan logam. Okey? Karbon ni adalah bukan logam. Kita belajar dalam bab 4 jadual berkala unsur. Ada banyak bab lah benarnya. Kita boleh tahu karbon ni bukan logam. Okey. Jadi, contohlah saya bagi satu list iaitu siri elektrokimia. Saya tulis dekat tak boleh lah, tulis kat mana ni? Kat bawah lah ni dah. Sorry, saya tulis dekat bawah ni. Okey. Saya letak dekat sini. Siri elektrokimia. Okey. Saya sebenarnya tak suka nota saya serabut macam ni. Tapi tak buat kan. So saya akan ada satu siri iaitu kalau nak kahwin. Ni adalah siri elektrokimia tau. Siri elektrokimia kamu pun kena ingat. Saya tak ingat potasium nitrat kalium, natrium, kalsium. Tak ingat. Memang takkan ingat. Saya akan hafal akronim. Cara kita ingat kan. Cara kita sebut iaitu kalau nak kahwin mesti kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah. Mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup apa? Hidup cukup apa? Kalau nak kahwin, yes. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup. Cukup apa? Korang kena cukup apa? Cukup apa dekat perempuan tu? Perempuan hidup cukup. Ke tak tahu? Ke tak pernah guna pun SEK ni? Ke tak pernah hafal? Hidup cukup aman. Okay. Guna intan solat kan guna cukup aman. Okay. Guna aman lah. Lepas tu, aman tu sebenarnya apa kat bawah tu? Aman apa? Jadi kalau saya, tak apalah. Intan guna aman, saya guna agama sebenarnya. Supaya perempuan hidup cukup agama. Sebab AG kan? Agama AG. Gitu. Kamu nak guna cukup aman pun it's okay lah. Saya tertukar dengan benda ni zaman SPM dulu. A dekat sini dan A dekat sini. So saya tak tahu yang mana satu, aluminium ke argentum yang duduk atas. Aluminium. Saya pun tulislah aluminium dekat sini. Aluminium dekat sini dan argentum duduk dekat sini. So salah lah kan. Jadi saya buat cara saya hidup cukup agama lah. Agama senang dekat bawah. Tapi kalau Intan ingat aman tu adalah argentum, it's okay. Kamu guna cara kamu. Saya guna cara saya. Macam gitu. Kalau ada akronim masing-masing, gunalah akronim masing-masing. Dan geng, semua dekat sini adalah logam. Siri elektrokimia ni adalah logam. Kecuali H+. H+ ni dia bukan logam. Semua benda ni adalah logam kecuali H+. Semua benda ni adalah logam. Semua benda ni adalah logam. Semua benda ni adalah logam. Semua benda ni adalah metal, bukan logam. So, kita tengok kat sini ada tak karbon. Karbon simbol dia C. C tau, C. Yang ni adalah kalsium. Okey, yang ni adalah kalsium. So, kalsium tu adalah logam. Ni Cu dekat bawah tu, ni. Ni adalah kuprum. Itu adalah kuprum. So, kuprum adalah logam. Karbon dia bukan logam. So, kita balik dekat sini balik. Elektrod karbon kita guna. Elektrod karbon kita guna. So, elektrod kita sekarang adalah bukan logam. Jadi, kita tengok dekat faktor kita tadi. Tengok kan serabut kan? Korang dah salin ke sebenarnya yang atas ni? Saya nak padam boleh? Yang atas ni. Boleh? Korang dah salin ke? Yang tips tu.
Saya nak padam. Dah salin? Dah salin? Dah. Okey. Korang kena apa tu jawab HD. Apa Adam? Terbalik. Korang kalau saya tanya kan, korang jawab cepat sikit. Korang jawab tapi jawab tu cepat sikit sebab kita nak post ni dalam, saya nak post ni dalam YouTube. So dia akan membuang masa pula kan. Okey. Saya bukan nak kamu jawab. Kamu jawab. Korang semua dah mantap. Saya nak jawab kamu cepat sikit. Saya nak kamu jawab cepat sikit. Gitu. Alright. So, saya ambil yang ni tak atas lah. Kalau kat whiteboard tak boleh buat macam ni. Tentu kan. Okay. So, elektrod kita sekarang ni adalah karbon. Iaitu elektrod yang bukan logam. So, faktor kita yang pertama tadi adalah jenis elektrod. So, jenis elektrod kalau logam pilih logam. Jadi, sekarang ni elektrod kita bukan logam. So, kita tak boleh guna faktor yang pertama ni. So, kita pergi kepada faktor yang kedua. Iaitu faktor apa? Ada orang ingat tak? Faktor. Yes, faktor kepekatan. Nak tulis kepekatan ke? Bolehlah kepekatan saja kan. Boleh kepekatan. Okey. Faktor kepekatan tu adalah saya ingat macam gini. Kalau pekat, saya tulis lah sambil-sambil tu. Kalau pekat ada CBI pilih CBI. Gitu. Kalau pekat ada CBI pilih CBI. Oh, saya tak tulis kepekatan dia. Sebenarnya saya nak tulis tadi tak ingat. Kepekatan dia adalah, saya padam yang ni. Yang ni saya padam. 1.0 mol DM -3. Okey kan. Kalau pekat ada CBI pilih CBI. Okey, CBI tu kamu cuba teka apa benda. Salah satu simbol dia je. Apa benda? Kamu tahulah kalau tak tahu. Tak ingat ke? Tulis je tak ingat. Saya boleh terus. CBI ada di tepi CBI. Oh. Terus bromin. Punya dia lambat. Saya Google. So, klorin, bromin, iodine. Lajunya klorin, bromin, iodine. CBI itu betul lah. Bromin kita belajar dalam tajuk jadual berkala unsur. Apa tu klorin, bromin, iodine. Nanti kamu tulis lah. Jumpa kan. Iodine. So, kepekatan sekarang ni ni kepekatan elektron. Oh, saya tak record punya. Okay, so sekarang ni
kita punya semua DM negatif connection kan. Kan? Eh, ada tu. Okey okey. Dah ada meeting. Siapa tu? Kejap kejap kejap. Saya hmm. Korang dengar tak saya? Korang dengar ke? Nampak tak skrin? Dengar tak? Kena edit lah ni video ni. Ada tak? Ada tak? Korang ada ke? Saya buat apa ni? Ha. Lekat-lekat apa? Lekat-lekat ha. Dengar kan? Video ni tak boleh terus letak dalam letak dalam apa tu? YouTube lah. Saya kena edit sikit. Saya bercakap ni kan. Okey. So, sebab tu kelas kita jadi lambat sikit. Sebab saya slow. Okey. So, 1.0 mol di -3 tu adalah kepekatan larutan kita. So, kepekatan larutan kita sekarang ni, beza pekat dengan cair adalah macam gini. Okey, kalau pekat, kamu ya Allah. Buat nota cantik-cantik tau. Pekat, cair kan? Pekat dan cair. Okey, kalau pekat, 1.0 dia macam ada single digit. 1 tu memang pekat lah. 1.0 2.0 memang pekat gila lah macam gitu kan. Just nak bagi tahu 0.1 pekat juga. 0.01 masih dikira pekat. Okey. Start daripada 0.001 dah jadi tak pekat dah. Dia dah jadi cair dah. Concentrated ataupun dilute. So 0.01 mol DM negatif 3 ada tak ni? Ada tak? Okay, 0.01 mol DM negatif 3 dia dah dikira dilute. Dia dah dikira cair. Okay, dia dah dikira cair. Alright. So, lepas pada tu pun akan jadi cair lah. 0.0001 dah cair dah. Okay, kamu nak bilang dia punya apa kamu panggil dalam matematik tu? Nombor perpuluhan dia tu lah. 0.01 0.00 apa tu. Jadi kalau 1, 2 maksudnya nombor besar kan. Nombor besar tu dia dah pekat lah. 0.1 pekat. 0.01 ada 0.01 student dia nampak dah cair dekat situ. Sebenarnya 0.01 tu dia masih dikira pekat. Okay. So sekarang ni larutan kita ni pekat ke cair? Pekat ke cair? Slow-slow saya naikkan atas ni takut. Takut lag. Okay, slow-slow je. Pekat ke cair? Pekat cair. Okay, so pekat sebab 1.0 mol DM negatif 3 kan. So larutan kita ni pekat. So tengok faktor kita. Faktor kita dekat sini. Okay, faktor kita dekat situ. Okay, jadi faktor kita kalau pekat, okay geng, dah pekat. Ada CBI, pilih CBI. So ada tak CBI dekat sini? Ada tak klorin, bromin, iodin? Pekat dan ada klorin kan, dan ada Cl, ada cakap. So betul. Jadi kita akan pilih antara Cl dan OH minus tu, kita akan pilih Cl untuk kita buang charge. Oh, okay gang. So Cl minus. Cl minus. Sekejap, tak cantik sebenarnya color ni, tak apalah. Okay, so Cl minus, kita nak buat persamaan kimia dia. Sebab kita dah pilih dia. Kita nak buat persamaan kimia untuk kita balancekan dia. Untuk kita balance, apa, merepek ni kan? Okay, kita nak buat persamaan kimia. So,
Cl minus dia akan jadi Cl2. Dia buang charge kan? Dia akan jadi Cl lah asal-asalnya. Dia akan jadi Cl. Tetapi kita belajar Cl ni adalah halogen. Okey, tak apa. Kalau ada form 4 ataupun ada yang masih tak ingat ataupun tak tahu apa tu halogen kan? Apa tu jadual berkala unsur yang kita belajar. Halogen dia wujud dalam keadaan dui atom. So Cl tu dia tak boleh duduk Cl macam gitu je. Cl ni dia kena ada dua dekat bawah. Okey. Jadi saya bagi tip sikit. Tip sikit lah sebab bonus. Bonus dekat korang. Korang rajin kan? Korang rajin. Tak ramai yang masuk kan? Jadi korang lah antara yang rajin. Oh CBI. Okey. Oh CBI. Oh CBI. Jadi OCBI ni adalah benda-benda yang kita kena tambah dua dekat belakang. Dia hadir dalam keadaan dui atom. Dia hadir dalam keadaan molekul. So, bila O kena tulis O2. Dui atom. Yes. Diatomic dalam bahasa Inggeris. Okey. O akan jadi O2. H jadi H2. C jadi C. Bukanlah C2. Cl2. CBI itu kan klorin, bromin, iodine. Klorin ada dua. Br jadi dua. I pun jadi dua. So, dia wujud dalam keadaan dui atom. Saya sebut monoatom ke tadi? Tersilap. Jadi dui atom. Kita akan dui atom. So, kita kena letak dua dekat sebelah sini. Okey kan. Lepas tu, kita kena balancekan dia. Sebab ni kan persamaan kimia. Ni persamaan kimia. Saya zoom sikit lah. Zoom sikit. Ini adalah persamaan kimia. Okey, ni adalah persamaan kimia. Okey. So, persamaan kimia kita kena balance. Jadi, balance ni adalah bilangan. Dekat sini adalah charge. So, kita kena tengok bilangan dia dulu. Okey, sekarang ni kita kena tengok bilangan dia dulu. So, Cl sebelah kiri dan Cl sebelah kanan, bilangan dia sama ke tak sama? Cl sebelah kiri dan Cl sebelah kanan, sama tak sama? Tak kan, Hanlik dah cakap tak. Okey, good Hanlik. Alright. So, sebab dekat sebelah sini ada, tak nampak dia punya. Ni ada satu. Sini ada dua. So, sini ada satu, situ ada dua. Okay, so membawa maksud dia tak sama dia punya bilangan. And then kita kena balancekan dia lah. Balancekan dia macam mana? Terus letak dua kat sini. Dah jadi dua. Dah jadi dua. Okay. Lepas tu, kita charge dia. Dari segi charge dia. So dari segi charge, nak balance dia kena letak elektron. Kita kena letak elektron. Kita kena letak elektron. So, sebelah mana kita nak letak elektron? Tadi kita ada sebut elektron. Oh. Elektron love positif. Elektron love positif. Jadi dia suka orang yang positif. Dia suka positif. Dan sekarang ni, kita tak ada positif dekat sini. Kita ada negatif. Jadi, kalau negatif, elektron ni dia suka orang yang positif. Jadi, dia tak suka. Dia hate orang yang negatif. Jadi, elektron takkan duduk sebelah kiri tu. Elektron dia tak akan duduk sebelah kiri. Sebab sebelah kiri tu ada negatif. Yes, dia akan duduk sebelah kanan. Dia akan duduk sebelah dengan Cl2. Okey, dia akan duduk sebelah kanan. So, dia akan duduk sebelah kanan. Elektron akan duduk sebelah kanan. Alright. Dan charge ni, dua darab dengan ni. Dua darab satu, dia akan jadi dua. So, elektron akan letak dua juga dekat sini. Kalau ada yang tak faham kan, korang just terus komen. Tak. Okay. Dua itu. Alright. So, jenis elektron. Kepekatan. Ni oxidation kan, sir? Ni oxidation kan, sir? Mana negatif kepada yes, oxidation. Nak tahu oxidation sebenarnya sebab itu dalam tajuk redox yang betul-betul redox. Yang ni bateri guys.
Bateri. Okey. Ni okey saya sentuhkan sikit. Okey, kalau Hanlip tak faham, it's okay. It's okay, kamu belajar nanti. Okey, kalau yang form 5 dia dah belajar tapi it's okay. CL minus ni bagus Hanlip ni. Nanti PM saya nak tanya juga pasal jalan hidup nak berkenalan. CL minus ni charge dia adalah negatif 1. Dan CL2 tu charge dia adalah CL2 adalah charge dia kosong sebab dia molekul kan, dia tak ada charge. Anything yang ada charge kita belajar dalam tajuk 2 iaitu struktur atom adalah ion. Okey, kita ada 3 jenis zarah. Ion, kita ada atom, molekul dan ion. Sama je ion, atom, molekul. Just kita ada 3. So atom tak ada charge, kita ada charge, ion ada charge. Anything yang ada charge, yes ada. Okay, yes Handip. So anything yang ada charge, kita panggil dia sebagai ion. So sekarang ni ion adalah sebelah kiri tu. Sebelah kiri tu. So ion sekarang ni dia ada charge negatif 1. So negatif 1 kepada kosong. Dia naik ke turun sebenarnya tu? Negatif 1 kepada kosong. Nombor tu dia meningkat ke dia berkurang? Charge dia sekarang meningkat ke berkurang? Naik kan? Dia naik. Dia meningkat. So, bila charge dia meningkat, membawa maksud dia adalah oxidation, pengoksidaan. Okey. Membawa maksud dia pengoksidaan. Ada cara dia, kita nak mudah lagi ingat macam mana dia oxidation ke reduction. Pengoksidaan ataupun penurunan. Tapi tak apalah, banyak sangat dah pula dah kita belajar hari ni kan. So kita nak belajar ni je sebenarnya, sel kimia. Sel elektrolisis. Okey. Beza sel elektrokimia dengan sel elektrolisis adalah senang je. Kita nampak bateri terus elektrolisis. Sel elektrolisis. Okey. Sel kimia dia tak ada bateri. Okey. Sel kimia dia tak ada bateri kan. Okey. So sekarang ni kita check sikit. Kita nak pilih tadilah sekarang kita dah pilih kan. Tadi kita nak pilih yang mana satu ion antara Cl- dan OH- untuk kita nyah charge. Buang charge, discharge. Okey, kita nak buang charge dia. So kita ada 3 faktor. Dan 3 faktor ni kita kena ikut turutan dia. Iaitu yang pertama adalah jenis elektrod. Kalau logam, pilih logam. So kita tengok dekat jenis elektrod yang kita guna sekarang ni. So anode kita adalah elektrod karbon. So karbon adalah bukan logam. Jadi kita tak boleh guna faktor yang pertama. So skip dekat situ. Kita pergi dekat faktor yang kedua adalah faktor kepekatan. Faktor kepekatan, kalau pekat ada CBI, pilih CBI. So pekat tu apa? Takkanlah bateri yang pekat kan. So yang pekat adalah larutan kita lah. Jadi pekat atau cair kita tengok dekat larutan kita. So kalau larutan kita pekat dan ada CBI, kita pilih CBI. So sekarang ni kita ada CBI dan larutan kita pekat. Alright, so kita pilih CBI tu, klorin tu. And then Cl tu kita buat persamaan kimia dia. 2 Cl minus Cl2 plus 2 elektron minus. 2 elektron, tak adalah elektron minus, kita tak sebut macam tu. 2 elektron je. Okey, dan ada yang ketiga. Kita tak sentuh hari ni, okey. Hari ni kita tak sentuh yang ketiga, tapi just nak tulis lah. Okey, yang ketiga adalah, ingat ada yang ingat. Yang ketiga adalah nilai inat. Nilai inat. Sama juga. Okay, nilai inat. Yes, inat value. Valur. Inat value. Okay, sebenarnya malam ni. Okay kan. Kita kan dah belajar basic ni kan. Malam ni sebenarnya nak buat. Sentiasa pilih OH. Yes? Pandai. Sebab OH tu dia paling value dia adalah. Okay, sentiasa pilih OH. So, Adam, kamu belajar dengan siapa? Dengan PTTI Kamu student PTTI kah? Kamu OTC kah? Okay.